Okey tuan-tuan, saya hari ni banyaklah baca orang kata apa berkenaan dengan titah diraja yang mana ramai orang manipulate. Sebab itulah saya up status tu sebab orang kata apa, dan saya ada buat red line lah frasa-frasa yang dekat titah diraja yang saya gariskan. Tapi dekat situ malangnya orang lebih suka membaca benda-benda propaganda ni lebih daripada benda yang sebenar lah. Factual information yang ada kat dalam kenyataan media daripada Istana Negara tu. So, tak apalah tuan-tuan, kita baca di sini untuk menjelaskan berkenaan dengan kenyataan media ni. Okey tuan, Kuala Lumpur 29 Jun 2021. Adalah dimaklumkan bahawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan menerima menghadap Yang di-Pertua Dewan Negara Yang berhormat Senator Tan Sri Dr. Rais bin Yatim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Yang berhormat Datuk Azhar Azizan Harun di Istana Negara hari ini. Turut hadir pada sesi yang berlangsung selama 1 jam bermula pada jam 11 pagi ialah Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara Yang berhormat Senator Datuk Seri Haji Muhammad Ali bin Haji Muhammad serta kedua-dua Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnan dan Yang berhormat Datuk Seri Azalina bin Osman Said. Susulan sesi menghadap ini dan lanjutan daripada sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang telah berlangsung pada 16 hari bulan Jun 2021. Lalu Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin dengan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard COVID-19 yang ditetapkan oleh Kerajaan dan Parlimen Malaysia. Ini bagi membolehkan proklamasi darurat dan ordinan darurat yang telah dikeluarkan dapat dibentang di Parlimen seperti yang termaktub dalam Perkara 150 Fasal 3 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa semua jawatan kuasa pilihan Parlimen ke-14 hendaklah meneruskan sesi-sesi mesyuaratnya untuk pelaksanaan mekanisme semak dan imbang bagi menjamin berlakunya tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab khususnya menangani isu-isu dasar awam dan kemasyarakatan serta hal ehwal kewangan dan perbelanjaan negara. Semasa sesi menghadap tersebut, Seri Paduka Baginda menzahirkan penghargaan dan terima kasih atas komitmen dan kesediaan pihak Parlimen untuk mengadakan persidangan secepat mungkin. Perlu diperjelaskan juga di sini bahawa pandangan dan seruan yang dinyatakan ini merupakan pendirian Seri Paduka Baginda dan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang bertindak sebagai Raja berperlembagaan berlandaskan prinsip keluhuran perlembagaan persekutuan dan kedaulatan undang-undangnya. So dekat sini tuan-tuan, kalau kita tengok di bawah rangkap yang kelima. Di bawah rangkap yang kelima menyatakan hasrat kerajaan iaitu semasa sesi menghadap tersebut Seri Paduka Baginda menzahirkan penghargaan dan terima kasih atas komitmen dan kesediaan pihak Parlimen untuk mengadakan persidangan Parlimen secepat mungkin. Ini adalah kenyataan yang sama dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa kerajaan hari ini bukan ingin menangguhkan Parlimen tetapi ingin mengadakannya pada secepat mungkin mengikut kepada proses-proses undang-undang yang telah diamalkan. Yang telah diamalkan bukan semasa zaman pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi undang-undang ini telah lazim diamalkan sejak bertahun lamanya. Antaranya berkaitan dengan aturan majlis mesyuarat dan sebagainya yang harus diikuti.
Dan so dekat sini juga tuan-tuan, sebab itu saya kata pihak-pihak ini memanipulasikan kenyataan media yang dikeluarkan oleh istana. Sedangkan tuanku dah bagi tahu dah, ini adalah rentetan daripada, minta maaf tuan-tuan, tersalah guna perkataan dalam kenyataan media ni. Saya nak quote directly ya. And so tuanku tuanku bertitah bahawa lanjutan daripada sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang telah berlangsung pada 16 Jun 2021. And so tuanku bagi tahu ini adalah rentetan daripada 16 Jun yang mengatakan bahawa selepas persidangan Raja-Raja Melayu, and Raja-Raja Melayu bersetuju bahawa parlimen haruslah dibuka dengan segera. Dan maka disambung ayat itu. Maka disambung, ada di situ ayatnya, lalu Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin dengan mengikut. Kenapa tak ambil ayat di ujung? Ini saya kata kadang-kadang mereka ini sengaja bermain dengan propaganda yang melibatkan kepada sistem diraja dan sebagainya. Sedangkan ayat tuanku itu penuh yang mengatakan bahawa secepat mungkin dengan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard COVID-19 yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga Parlimen Malaysia. So dekat sini, secepat mungkin ini adalah bergantung kepada orang kata apa, proses operasi standard SOP untuk membuka parlimen itu, dan juga orang kata apa, untuk mengeluarkan notis untuk memanggil parlimen bersidang. So kenapa di sini ramai di kalangan kita yang suka untuk menyebarkan propaganda, sedangkan sedangkan hitah itu ataupun kenyataan media itu adalah ayat yang telah dikuncikan, ayat yang telah solid, dan tetapi diguna pakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Sedangkan kita tahu tuan-tuan, kita tahu Anwar Ibrahim pada tahun 2008 dia membohongi pengikutnya yang bagi tahu bahawa yang di-Pertuan Agong nak lantik dia sebagai seorang Perdana Menteri. So dia dah biasa dengan benda ni semua. So sekarang ni dia menggunakan kenyataan media yang dikeluarkan oleh istana dengan mengambil separuh ayat dan kemudiannya memanipulasinya, dan akhirnya ramai hari ini rakyat Malaysia yang menggunakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Anwar, konon-kononnya Kerajaan Perikatan Nasional hari ini tidak bertanggungjawab dan menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Sedangkan tuan-tuan, yang menderhaka ataupun yang mengkhianat ini adalah mereka. Mereka menderhaka apabila mereka mengubah percakapan, ataupun kita panggil di dalam bahasa istiadatnya adalah hitah yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sekarang ni sekiranya mereka mengatakan sebaliknya, saya nak tanya kepada mereka, ada mereka bagi tahu saya ni bodoh, bangang, tak erti apa. Saya nak tanya kepada mereka, apa yang mereka tidak memahami berkenaan dengan kenyataan media yang dikeluarkan tu? Adakah di dalam kenyataan media itu menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong ngering, tuan-tuan, marah kerana parlimen tidak mahu dibuka dan mengarahkan supaya Perdana Menteri membuka sidang parlimen secepat mungkin? Ada Yang di-Pertuan Agong bertitah macam tu? Tidak ada. Sedangkan Yang di-Pertuan Agong menzahirkan perhargaan terima kasih. Sebab apa? Kerajaan hari ini bersungguh-sungguh untuk membuka parlimen secepat mungkin. Tetapi dia perlu melalui proses-proses yang telah lazim diamalkan sejak bertahun lamanya. Sekejap, panas pula. Sebab apa, tuan-tuan? Parlimen bersidang. Dia bukan isu tengok anak bulan ataupun isu tak tengok anak bulan. Saya nak tanya kepada mereka yang cerdik pandai di sini. Apakah, minta maaf tuan, belahak. Apakah fungsi parlimen? Apa fungsi parlimen dan bagaimanakah aturan majlis mesyuarat itu berfungsi?
Tetapi mereka tidak boleh menerangkan sehingga ke hari ini, orang yang berkata berkenaan dengan anak bulan, orang yang menghina pihak Kerajaan Perikatan Nasional, mereka ini tidak mampu menerangkan kepada rakyat apakah itu fungsi parlimen dan bagaimanakah proses di dalam parlimen itu. Kenapa? Orang kata apa? Kenapa mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam aturan Majlis Mesyuarat itu? Dan parlimen bersidang berdasarkan usul-usul dan juga soalan-soalan yang diserahkan sebelum parlimen itu bersidang. Dan maka barulah Majlis Mesyuarat itu berfungsi di bawah aturan Majlis Mesyuarat. So bila dia nak bersidang, mestilah kena ada usul, mestilah kena ada persoalan. Sekarang ni saya nak tanya kepada pihak-pihak yang cerdik sangat ni, yang merasakan knowledge mereka ni terlampau banyak, yang merasakan mereka ni terlampau cerdik sangatlah orang kata lah. Saya nak tanya mereka, sekiranya parlimen buka esok lah, macam yang mereka suruh lah, kan, apa benda kita nak bincang dalam parlimen tu? Boleh tak mereka ceritakan dekat saya? Boleh masuk BC tak cerita kat saya? Okey, bagi tahu, okey, nak buka parlimen esok. So, macam mana nak berfungsinya parlimen tu? Sebab mereka cerdik, tuan-tuan, tapi mereka tak mau masuk BC. Mereka tak berani nak menghujah, mereka tak berani nak bagi tahu, kan? Dan mereka hanya tahu main dengan komen, kan? Hanya propaganda dan sebagainya. Saya cabak mereka cerita kat kita, bagi kita faham. Tapi masalahnya mereka tak mampu nak cerita sebab apa? Sebab mereka dibayar dan mereka tidak tahu sebenarnya tentang parlimen. Mereka dibayar, mereka habiskan duit rakyat mungkin beribu-ribu ringgit lah, kan, yang mana telah dicuri sebelum ni, kan. So mereka bukan tahu pun, tetapi mereka hanya nak create persepsi negatif semata-mata. Dan saya cabak untuk mereka, kan. Saya cabak seperti Nazri dan sebagainya untuk mereka cerita. Mungkin mereka boleh cerita macam mana kita nak bersidang esok. Macam mana kita nak bersidang esok? Cerita kat saya. Macam mana kita nak bersidang esok? Sebab mereka ni lebih pandai, tuan-tuan. Mereka lebih pandai daripada Perdana Menteri. Mereka pandai daripada parlimen buka awal. Abang Jamal boleh cerita kat saya juga macam mana parlimen nak buka awal. Mai BC kan, saya bagi tahu saya nak BC dan cerita pada saya. Saya agak orang kata apa, suka berkongsi pendapat. Saya suka dengar juga, cerita, bagi tahu kepada umum, ramai orang kat sini, ada lebih 400 orang lebih kat sini. Bagi tahu kepada umum macam mana parlimen nak buka. So kita pun nak tahu juga. Cerita kat kita, sebab orang kata apa, setiap malam bila kita duk cerita, depa duk bagi tahu kata kita bohong. Kita tipu dan sebagainya. So hari ni kita nak tahu juga. Suruh mereka cerita kat kita. Kenapa mereka tak boleh cerita kat kita? Mereka ceritalah, kita nak dengar. Kenapa mereka tak boleh nak cerita pandangan mereka yang mengatakan parlimen boleh buka esok? Sebab apa? Sebab mereka juga bohong dari mereka. Mereka bohong. Mereka bukan tahu apa pun. Penipu nombor 1 di dunia. Okey lah ni. Jangan ganggu saya nak cakap. Kalau tak tahu, mereka tak faham tentang minit mesyuarat betul. Kalau tidak tahu, duduk diam-diam, atau saya akan blok. Tu saja. Kalau kata berani nak berhujah, masuk BC bagi tahu. Kalau tidak, saya akan blok terus. Buang masa saya. Buang masa saya saja. So parlimen dia bersidang, dia ada aturan dia. Jadi mula-mula kena hantar notis. Di dalam tempoh 28 hari tu, maka ahli-ahli parlimen ni dia akan hantar usul lah. Dia akan hantar usul, dia akan hantar persoalan dan sebagainya. Sebab apa? Bila parlimen bersidang, maka barulah tahu tentang apa yang nak dibersidangkan. Dan bila masuk mesyuarat, barulah ada dia punya kepala mesyuarat tu. Ada tajuk mesyuarat tu. Berkenaan dengan usul RUU ke, berkenaan dengan persoalan berkaitan dengan kementerian dan sebagainya ke. Baru ada menteri-menteri yang boleh jawab. Sebab parlimen ni, tuan-tuan, dia bukan buka pintu parlimen, lepas tu pihak kerajaan, pihak perbankan masuk. Lepas tu orang yang nak tanya tu angkat tangan. Okey, saya nak tanya menteri ya. Ini adalah imajinasi mereka. Imajinasi mereka macam ni. Saya nak cerita pada tuan-tuan imajinasi mereka macam ni. Ini yang mereka imaginekan. So mereka imagine macam mana tau? Parlimen buka, okey, ada blok perbankan, ada blok kerajaan. So pihak perbankan akan bangun, dia akan bagi tahu apa? Yang di-Pertua, saya nak bertanya ni. Saya nak bertanya. Okey, lepas tu yang di-Pertua akan bagi tahu kat dia. Okey, boleh tanya. Okey, hang nak tanya apa?
Saya nak tanya menteri. Menteri apa duduk depan tu Okey, saya nak tanya menteri apa kebajikan masyarakat. Apa kebajikan masyarakat? Saya nak cari saya nak tanya menteri wanita masyarakat. Okey, lepas tu menteri pun bangun. Tanyalah saya, tanyalah Saya boleh jawab ya. Lepas tu dia tanya ni, saya nak tanya. Dia bukan macam tu tuan-tuan. Lepas tu orang lain pula, okey mana pula nak tanya? Saya daripada parlimen. Mana Padang Rengas. Lepas tu speaker tanya, okey hang nak tanya apa? Saya nak tanya Menteri Mosti Khairi Jamaluddin. Khairi pun bangun, okey hang nak tanya apa? Itu bukan macam tu lah. Mungkin tu imajinasi mereka lah. Imajinasi mereka. Bagaimana parlimen bersidang. So parlimen ni dia ada dia punya aturan majlis mesyuarat. Dia ada aturan dia bagaimana parlimen tu bersidang. So kepada mereka yang berfantasi macam tu dia mungkin ada masalah lah tuan. Kalau tak orang kata kalau tak ketum pun morfin. Dua benda tu sajalah. So benda ni kita pun dah cerita lama dah tuan-tuan. Dan orang pun semua dah orang kata dah memahami dah. Dan orang kata berkaitan dengan menteri nak jawab pun sama juga kan. Dia parlimen tuan-tuan waktu pagi. Waktu pagi adalah waktu untuk menteri jawab. Jawab lisan. So menteri masuklah sidang kan. Okay, sidang menteri jawab lisan. Tu dia semua menteri duduk ada depan. Semua menteri lah. So menteri semua tak payah buat kerja. Menteri semua duduk kat dalam parlimen hari-hari. Dia tak payah ada kat kementerian dan sebagainya. So semua menteri ada kat depan ni. Semua menteri duduk ada. Lepas tu dia macam ada lampu lah kan. Suluh kan. Okay, hari ni kita nak bincang berkenaan dengan menteri apa? Pum. Spotlight suluh atas kepala YB Rina Harun. So menteri lain akan pergi belakang. YB Rina Harun akan jawab. Lepas YB Rina Harun jawab. Okay, menteri semua berdiri. Lampu silang. Lepas tu lampu suluh atas kepala atas kepala Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin duduk kat dalam gelung lampu So Hamzah Zainuddin pula jawab. Itu imajinasi depa. Imajinasi depa yang benda tu memang orang kata memang lawak lah bagi orang yang tahu perkara yang sebenar. Tu imajinasi depa lah kan. So menteri pun bangun. Okey, menteri tanya. Menteri duduk macam ni kan tuan? Menteri duduk macam ni. Okey, menteri on speaker. Okey, semua wakil-wakil rakyat yang berhormat nak tanya saya apa? Cepat tanya, saya ni ada masa lagi kerja nak buat ni. Lepas tu dia pun semua bakat-bakat tanya lah kan. Saya nak tanya, saya nak tanya dulu. Dia macam tu lah. Ini adalah imajinasi dia mereka berfantasi begitulah keadaan parlimen akan berlaku. Tetapi pada hakikatnya tak boleh. Sebab apa? Zaman sekarang kita duduk zaman yang orang kata yang teratur lah, kita ada aturan dan sebagainya. Mereka punya fantasi dan imajinasi ni adalah di luar daripada batasan kita. So kita tak boleh lah tuan. Hampa faham tak? Kalau tak faham bagus. Cuba cakap cerdik sikit. Daripada dulu ada jadual menteri jawab bergilir-gilir. Aduh, hantar ke tak? Lawak lah bro. Okey bro, masuklah BC dengan saya. Asas lakin saya nak tanya. Macam mana menteri tu jawab? Menteri tu jawab atas apa? Okey, saya nak tanya. Okey, saya pin dia asal anda. Dia kata saya lawak kan? Okey, saya tahu menteri jawab bergilir-gilir. Okey, saya nak tanya. Menteri jawab berdasarkan apa? Menteri jawab berdasarkan apa? Boleh cerita kat saya tak? Bagi tahu saya ni. Asal lakin ni. Menteri jawab berdasarkan apa? Cepat sikit jawab. Cepat sikit jawab. Menteri jawab berdasarkan apa? Susah betul nak ni Susah betul nak jawab saya tunggu dia asal lakin Dia cakap cuba cakap bagi cerdik. Dari dulu ada jadual menteri menjawab bagi gile-gile. Aduh hang tahu ke tak? Okey, sat kita nak tanya dia. Menteri jawab dasar apa? Dia tahu ke tak menteri jawab dasar apa ni? Okey. Dia tahu ke tak menteri jawab dasar apa? Saya suka ni soalan ilmiah lah ni tuan walaupun dia agak tunjuk ni sikit Menteri jawab berdasarkan apa?
Saya nak tanya sikit lah. Tak berani tu. Tak boleh nak jawab lah. Habis dekat tu ya. Saya duk cerita ni pasal menteri nak jawab berdasarkan apa? Sebab tu saya kata tak boleh nak buat jadual. Sebab apa? The point is sama juga. Pergi ke tempat yang sama. Tu saya nak tanya dia. Menteri jawab berdasarkan apa? Menteri jawab berdasarkan apa? Kenapa tak boleh nak jawab? Kenapa? Sedangkan dia tahu. Jawapan tu dia tahu. Orang jawab berdasarkan apa, tuan-tuan? Orang jawab berdasarkan apa? Saya nak tanya, tuan-tuan. And saya nak tanya kepada tuan-tuan semualah. Orang jawab berdasarkan apa? Soalan tu simple. Kenapa dia tidak boleh jawab? Sebab apa? Sebab dia still nak menegakkan benang yang basah. Dia tahu. Dia tahu tak? Semua orang tahu jawapan tu. Semua orang tahu jawapan tu. Sebab apa? Dia tak boleh. Sebab apa dia tak berani nak komen? Sebab apa? Dia bukan orang bodoh. Bila dia boleh jawab macam ni, maknanya dia tahu. Ni kenapa dia tak boleh nak bagi reason tu? Saya nak tanya semua yang ada kat sini. Orang jawab berdasarkan apa? Orang jawab berdasarkan apa? Ya, orang jawab berdasarkan soalan. Betul. Giliran menteri dibuat berdasarkan soalan. Hari ini, waktu ini adalah menteri dan menteri belia dan sukan jawab. Sebab apa? Ada soalan untuk menteri belia dan sukan. Esok, menteri kewangan jawab. Ada soalan untuk menteri kewangan. So, mereka susun berdasarkan soalan. Masalahnya sekarang ni, mereka cakap buka hari ni. Barang buka esok, waktu bila mereka nak buat soalan? Waktu bila mereka nak buat soalan ke kementerian dan waktu bila menteri nak pergi cek dekat kementerian untuk jawab kepada mereka? Dan, okey, sebagai contoh Hamzah Zainuddin, Kementerian Dalam Negeri. Dia punya bawah dia ada berapa banyak? Ada ROS, ada PDRM. So, dia perlu mendapatkan laporan daripada mana? Pengarah jenayah, pengarah komersial, pengarah itu, pengarah ini. So, dia perlu mendapatkan orang kata apa, jawapan tu semua. Berdasarkan apa? Berdasarkan soalan yang ditanyakan oleh ahli parlimen. Saya bagi tahu sini dan dia sendiri sedar. Dia sendiri sedar. Sebab tu dia tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sekiranya soalan ada, hang nak buat jadual macam mana? Tu pertama. Hang nak buat jadual macam mana? Hang nak susun macam mana? So macam tu lah saya bagi tahu dia. Fantasi dia macam tu lah. Bila hang tak ada apa-apa hang prepare nak buka parlimen, ibarat hang suruh semua menteri duduk ada dalam tu. Lepas tu semua orang tanya menteri tu lah. So menteri tak payah buat kerja apa lah. Menteri semua duduk kat dalam parlimen saja. Itulah masalahnya. Kenapa dia tak boleh jawab? Sebab nak menegakkan benda yang basah. Kalau tahu fakta, bagi tahulah benda yang sebenar kepada orang. Kenapa nak menipu? Kenapa nak menipu? Kenapa boleh tanya soalan macam ni? Makna anda memahami tentang parlimen. Tetapi kenapa anda tak boleh nak jawab soalan yang very simple question I ask you? Orang jawab dia sangka apa? Sebab apa? Sebab you duduk dalam the mood of denial. Walaupun you tahu benda tu salah, you tetap nak cakap juga benda tu betul. Sebab apa? Sebab apa? Sebab you sokong kepada sesuatu parti. Bukan you nak menegakkan kebenaran. Itulah masalah dia yang berlaku sekarang ni. Kalau dia boleh tanya soalan ni, mean dia memahami tentang proses parlimen. Awak mereka makan pisang malam ni. Dah bukan makan pisang. Sebab tak amanah dengan ilmu yang ada. Tak amanah dengan ilmu yang ada. Dia boleh tanya soalan tu. Min dia tahu. Sebab apa? Dia tak boleh nak jawab. Soalan bukan payah pun. Kenapa dia tak boleh nak jawab? Sebab dia sedang. Alamak. Alamak kalau aku jawab nanti aku kena balik. Itu yang masalah dia. Kerajaan dah buat yang terbaik. Mau apa? Muhammad Noor kata kat saya, hang bukan menteri, hang tak payah cakap, buat malu je. Hang bukan ahli parlimen pun, siapa hang minta parlimen buka? Hang bukan ahli parlimen pun, kenapa hang minta parlimen buka? Hang bukan nak pergi sidang dalam tu, sama lah juga dengan hang pun. Aduh. Aduh. Okey tuan-tuan, lepas tu lagi satu tuan-tuan.
Saya cukup tak suka. Saya dan rakan-rakan cukup tak suka. Apabila apa? Apabila ada orang-orang ini yang mereka ini berjuang atas kepentingan diri mereka sendiri, antaranya Rafidah Aziz yang cakap tentang tengok anak bulan, Anwar bin Ibrahim, Zahid Hamidi dan sebagainya. Bila mereka berjuang untuk kepentingan diri sendiri, mereka menggunakan perkataan rakyat. Saya nak suruh mereka ni, sekiranya mereka mengatakan bahawa rakyat desak, rakyat suruh, dekat mana bukti yang mengatakan rakyat bersama dengan you? Yang mengatakan rakyat sokong Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bertanding daripada tahun 1998. Letak muka Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. PKR ke, DAP ke, Barisan Alternatif ke, tak pernah memelangi pilihan raya. Dan kecuali pada PRU ke-14 sebab mereka bubuh muka Tun Mahathir baru mereka menang. Ini menunjukkan bahawa dalam rekod sejarah, rakyat tak pernah terima Anwar Ibrahim. So macam mana dia boleh bagi tahu bahawa rakyat nak Anwar jadi PM? Rakyat nak tukar kerajaan? Rakyat, orang kata apa? Nak itu, rakyat nak ini. Rakyat kan diri dia sendiri. Rakyat ataupun diri dia. Kalau dia sebut rakyat, then you buat survey. Kita nak tengok, you bagi tahu 6,000 rakyat. Sedangkan Anwar di Port Dickson sendiri pun, orang Port Dickson sendiri pun tolak dia. Orang Port Dickson sekarang ni pun tertanya-tanya manakah ahli parlimen mereka. Yang mereka tahu kerja duduk keluar numbers. Port Dickson macam-macam tuan-tuan masalah. Hotel tutup craft hangan tutup, rakyat menderita kat sana. Banyak kedai tutup dan sebagainya. Di mana mereka punya wakil rakyat? Wakil rakyat boleh gunakan kereta mahal-mahal, kereta Jaguar dan sebagainya. Rakyat dekat Port Dickson susah dan sebagainya. Saya cabang Anwar Ibrahim, balik dekat tempat dia, buat poll. Suruh dia buat survey, berapa rakyat bersama dengan Anwar Ibrahim. Jangan guna perkataan rakyat. Ini adalah fakta, tuan-tuan. Daripada sejarah, tuan-tuan, bermulanya gerakan, pertubuhan gerakan nasional. Kalau tak silap saya lah, sebelum tubuhnya parti PKR ni. Orang kata pertubuhan gerakan nasional kot. Kalau tak silap saya. Sejak daripada tahun 1998, berapa ramai yang sokong Anwar Ibrahim ni, kita nak tahu. Dan pernah tak Anwar hampir-hampir nak menang kursi kerajaan? Tak pernah. Bubuh muka Anwar saja sebagai calon Perdana Menteri, orang tolak. Sehinggalah pada PRU ke-14 sebab bubuh muka Tun Mahathir. Kalau dia tak bubuh muka Tun Mahathir Mohamad, saya ingat PRU ke-14 pun dia loop juga. Sebab orang tak mahu Anwar. So macam mana dia boleh gunakan? Macam mana dia boleh? Dia bukan kira logo bang. Orang nak tahu siapa jadi Perdana Menteri. Kalau hang kata logo, hang kena bagi tahu kenapa PKR guna logo daripada tahun 19 lebih tu, daripada tahun 2000 sampailah 2000 ke 18, 14 pula lah, sampai 2018. Kenapa logo hampa tak pernah menang lebih daripada 82 kursi pun? Dan kena tahu juga kursi Melayu dalam PKR tu 18 kursi je, 38 kursi. 18 kursi Melayu yang lain tu adalah orang-orang DAP masuk dalam PKR untuk nak bagi sokongan kepada PKR saja. Yang lebih tu. So betul-betul kursi PKR yang betul-betul pemimpin PKR 18 kursi je. So macam mana hampa nak kata bendera hampa tu hebat? Rakyat tak terima hampa. So bila hampa guna perkataan rakyat, which one? Rakyat mana? You buat survey, bawa memorandum. Bawa memorandum, tunjuk okey berapa ribu rakyat. Jangan guna rakyat. Ini masuk kat dalam surat khabar rakyat. Macam tu juga dengan Rafidah. Suruh dia buat. Dia keluar dulu ikut Tun. Sebab apa? Berlaku penolakan atas dia. Orang tolak dia. Bila dia tidak lagi mendapat publicity, dan kemudian dia pergi ke tempat lain dan dia quote rakyat. Which rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang kata rakyat yang mana bersama-sama dengan dia ni? Buatlah survey, buat memorandum. Buat memorandum, hantar pergi istana. Bagi tahu. Ataupun you boleh buat online petition. Kalau mereka buat online petition pun, tuan-tuan, berapa ramai yang akan bersama dengan Anwar ni? Saya berani kerat cari, tuan-tuan. Kalau orang PKR berani, you buat online petition, you check. Berapa ramai rakyat bersama dengan Anwar? You
Collect dia harta. You berani buat? Saya berani kerak ni jari ni. Ni saya kerak ni, saya cakap terang. Sebab apa? Saya tahu rakyat tak mahu. Hang letak buka mana orang tak mahu nak. Orang tolak hamba. So jangan gunakan perkataan rakyat. Sebab you tak mewakili rakyat. You mewakili kepentingan diri you sendiri. Kalau PAS dapat 44 kursi, PKR buang DAP, ambil PAS. Apa benda ni? Saya tak faham. Waalaikumsalam, Zakri Syuib. Alasan nak jaga rakyat memanjang. Nak PRU guna rakyat. Menang PRU, tu hapui. Minyak pun tak turun-turun. Ya, betul ya. Saya menang hari ini. Esok minyak turun RM1.50. Saya ulang tuan-tuan. Hari ini kita masuk Putrajaya. Esok minyak turun RM1.50. Apa RM1.50 turun? Nasib baiklah mereka kena turun dulu. Kalau mereka tak turun dulu, saya ingat rakyat mati dengan mereka. Saya ingat rakyat mati dengan mereka. Nasib baik mereka turun dulu. Okey, tuan. Empat kali YDPA titah buka parlimen segera. Okey, you bagi tahu kat saya 4 kali bila? Tarikh yang pertama bila? Tarikh yang pertama bila? You sebut 4 kali, I nak tanya you, tarikh yang pertama bila? Berapa hari bulan? Saya nak tanya you, berapa hari bulan? Berapa hari bulan? You jawab kat saya, you bagi tahu. You kata orang derhaka. Sebenarnya you derhaka bila you memanipulasikan kenyataan istana. You derhaka. Kalau you kata 4 kali bertitah, bila? Bila bertitah? Tarikh bila? Bagi tahu kat saya. Jangan tipu. Jangan tipu. Bukan semua orang bodoh. Ada orang yang cerdik. So, janganlah. Kita nak aman damai dalam negara kita. Kita nak aman damai dalam negara kita. So, janganlah menimbulkan persepsi yang boleh menyebabkan rakyat marah kepada istana. Rakyat menentang istana dan sebagainya. Institusi monarki ni harus dijaga. Orang Melayu kena ingat bahawa mereka adalah rakyat kepada seorang raja. Raja menjaga hak istimewa orang Melayu. Raja menjaga kedudukan Islam. Raja adalah ketua bagi agama Islam. So, kena jaga institusi raja ni. Tak boleh main ikut suka. Tak boleh dipolitikkan. Tak boleh dijadikan propaganda dan sebagainya. Apa yang Sultan cakap, kita kena ambil 100%. Jangan kita guna atas dasar politik. Bila kita guna atas dasar politik, orang sebelah sini ada penyokong dia. Orang sebelah sana ada penyokong dia. So, dia akan memberi kesan yang tak baik. Sebab apa? Seluruh rakyat Malaysia, dia kena semua kena sokong kepada istana. Dia tak boleh orang UMNO sokong, orang ni tak sokong. PKR tak sokong, orang PKR hina raja. Tak boleh. Rakyat Malaysia 100% kena sokong raja. Raja tak boleh dipolitikkan. Tak kisahlah hang mana-mana pun. Hang UMNO ke, hang PKR ke, hang DAP ke, hang PAS ke, hang apa nama ni, PBM ke, hang gerakan ke apa ke, hang kena sokong raja-raja. Hang tak boleh kata, okey, aku tak menyokong. Dan bila you buat macam ni, you akan encourage rakyat untuk apa? Menentang raja. Okey, orang ni sokong raja. Orang ni tentang raja. Tak boleh macam tu. Sebab itu, apa sahaja kenyataan daripada istana, you must quote directly. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. You kena amanah lah. Masalahnya, ubah sana, ubah sini, ubah sana, ubah sini. Untuk apa? Untuk kelangsungan politik semata-mata. Okey, tuan. Semangat gilanya. Okey, tuan. Okey, kita pergi pasal isu bendera putih.
Februari sekali kan. Jun 3 kali, Sian tak dapat info. Februari yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa Parlimen boleh bersidang dalam tempoh darurat. Mana yang kata segera buka? You ubah. Saya nak tanya, kesian dia kata kat saya, kesian Sat. Kita check tu. Mana mesej dia ni tadi Okey. Sian tak dapat info Okey. Februari apa titah dia Raja? Februari apa titah dia? Februari apa kenyataan daripada Istana Negara? Apa kenyataan Istana Negara? Kenapa you ubah? Kenapa you ubah? Kenapa you ubah? Februari yang di-Pertuan Agong mengatakan bahawa Parlimen boleh bersidang dalam waktu darurat. So, Jun 3 kali. Jun 3 kali tang mana Jun 3 kali? 2 kali. Yang pertama adalah di bawah MRR, Majlis Raja-Raja Melayu, yang mengatakan Parlimen haruslah bersidang segera. Dan yang hari ini, 29 Jun adalah Parlimen haruslah bersidang secepat mungkin mengikut kepada standard operasi prosedur MKN. Mana yang kata suruh sidang segera 3 kali? You buat assumption sendiri, you buat ayat sendiri, lepas tu you mengelirukan masyarakat, you rasa you cerdik, you hebat, you pandai. Benda ni tak boleh dibuat. Sebab apa? Impact kesan dan you akan buat, rakyat akan tentang istana. Yang di-Pertuan Agong tak cakap benda tu. Kenapa you sengaja create benda tu? You ingat orang bodoh? You ingat apa? Saya tak dapat info. Hari-hari saya baca akhbar, saya tak dapat info. Anda mamu. Apalah. Tak boleh lah. Janganlah buat main-main benda ni. Tak boleh. You kena baca betul-betul lah. Yang pertama apa? Yang pertama Februari. Parlimen boleh bersidang dalam tempoh masa darurat. Yang kedua bulan Jun. Di bawah Majlis Raja-Raja Melayu. Parlimen harus bersidang segera. Lepas tu hari ni 29 Jun, Parlimen perlu diadakan secepat mungkin dengan mengikut kepada garis panduan dan prosedur operasi standard COVID-19 yang ditetapkan oleh Kerajaan dan Parlimen Malaysia. So, kenapa? Kenapa nak buat propaganda, nak pusing sana, nak pusing sini, nak pusing sana, nak pusing sini? Patut you kena ambil direct kenyataan media Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kemudiannya you terjemahkan. Bukan you buat ikut suka you. Kerana apa? Kehendak politik. Benda ni salah. Okey tuan benda ni salah, tetap salah. Jangan pertahankan. Salah, tetap salah. Tak boleh pertahankan. Okey tuan saya nak cakap tentang bendera putih. Ini adalah pandangan peribadi saya. Tadi jawapan betul. Indah mamu. Aduh. Okey tuan-tuan, saya nak cakap tentang bendera putih. Ini adalah daripada sudut pandangan peribadi saya. Saya rasa bendera putih ni tak perlu pun sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan? Bendera putih ni kita kena tahu apakah maksud the white flag ni. Apa maksud bendera putih ni? Bendera putih ni kat dalam war kita panggil sebagai kita nak orang kata apa? Menyerah diri. Ataupun kita nak berinteraksi dengan pihak lawan. Nak bagi tahu kata kita cedera, kita surrender dan sebagainya. Itu term white flag. Itu pertama lah. Dan kita tidak mahu rakyat surrender. Buat apa rakyat nak mengalah letak bendera putih depan rumah? Buat apa? Kita nak menang bersama. So kita kena berjuang bersama. Saya takut bila kita bawa the term of ideology ni, saya takut ada orang bunuh diri buang bendera putih. Sebab apa? We are surrender. Lagi ramai orang gantung bendera putih bunuh diri. Itu yang pertama lah daripada sudut term dia. Kita tak mahu rakyat berserah diri. Nak berserah buat apa? Kita berserah kepada Allah SWT. Bukan kita nak menyerah kepada siapa. Kita nak menyerah kepada siapa. Itu adalah berdasarkan definisi dia. So ada orang hantam pula lagi kata dia ni bodoh lah bukan nak buat itu. Saya kata daripada sudut definisi. Daripada sudut definisi, the white flag mean adalah untuk surrender, menyerah kalah dan sebagainya lah. Daripada sudut yang kedua, dia tak praktikal. Sebab apa? Kita dah buat bantuan JKM, kita buat bantuan zakat, kita buat bantuan melalui pejabat-pejabat parti,
kita buat bantuan melalui orang kata apa JKK dan sebagainya. So bila buat bendera putih ni, saya rasa tak praktikal sebab all the bantuan kebajikan ni kita nak kena mohon. Dia sekiranya di Pekan Kuala Lumpur, mungkinlah boleh bubuh bendera putih dan sebagainya. So macam di luar bandar ni, macam kita kempen white flag ni. Tujuan apa tuan-tuan? Saya takut sekali bila dia bubuh dekat dalam dekat rumah dia bendera, macam dekat pendang kat Lustak. Rumah dia tengah-tengah bendang. Rumah tengah-tengah bendang, orang mana perasan, orang ingat dia nak halau burung. Sebab kat tengah bendang kan orang buah bendera putih, orang nak halau burung. Orang buat tak tahu kat dia. Bila orang buat tak tahu kat dia, so dia bunuh diri. Sebab apa? Bantuan tak sampai. So dia rasa benda ni macam tak praktikal lah. Macam lawak sikit lah benda ni kan. Bendera putih, angkat bendera putih. So semua orang sokong angkat bendera. Saya macam aduh lawak. Jadi benda ni saya tak apa nak sokong. Tak praktikal. Dan dia juga menunjukkan ideologi yang sebenarnya. Ideologi yang sebenarnya, orang yang buat bendera putih ni, dia nak membangkitkan bahawa suruh kerajaan surrender. Bila rakyat gunakan bendera putih banyak, dia nak suruh kerajaan surrender. Dia nak buat masa Trump lawan dengan Biden dulu lah. Her white flag wave tu kan. So dia nak suruh kerajaan surrender, bukan mereka nak surrender. Tu ideologi dia. Sebab tu dekat dalam Twitter dia pada kata kerajaan gagal, kerajaan fail, suruh kerajaan surrender dan sebagainya. So saya kata benda ni tak praktikal. Dia jadi macam lawak kan. Okey, hak mana nak perlu hantuan buah bendera putih. Serupa macam hari-hari ada orang duk ronda kat rumah dia. Hak mana nak peruntukan, okey letak bendera putih depan rumah. Aduh, mau kata rumah tengah bendang. Rumah tengah bendang kan, alam dusun kan, atas bukit kan. Dia pun buah bendera putih, helikopter lintas tengok lah bendera putih apa pula dah ni. Helikopter buah bodoh belah macam tu. Lepas tu dia pun rasa fresh apa, aku duk buah bendera putih, orang tak main rumah aku, dia bunuh diri. Dia bunuh diri, buah bendera putih tang tempat dia gantung diri. So saya rasa benda ni tak praktikal. So nampak macam lawak kan. So mungkin kita boleh buka orang kata apa Facebook ke, Facebook page berkaitan dengan kebajikan ke, ataupun kita memperbanyakkan bantuan bagi kepada JKK. Sebab yang kenal orang yang duduk kat dalam tempat tu adalah ketua kampung, ataupun kita panggil sekarang ni sebagai pengurusi JKK lah. So mereka ni yang tahu. So kena memperbanyakkan peruntukan hantar kepada mereka. So bila hantar kepada mereka, mereka tahulah macam mana nak agihkan kepada penduduk di kampung tu. Itu yang lebih utamanya. Sebab sekarang ni kalau kita pergi tanya dengan orang panggil apa? Yang JKK ni, mereka sendiri pun bantuan yang sampai kat mereka ni terhad. So macam mana mereka nak agihkan kepada penduduk kat situ? Itu yang lebih baik lah. So bila orang tu sebagai contoh, dia nak minta dekat dia punya neighbor dia, dekat jiran dia, adakah kita nak suruh? Tu saya kata dia jadi macam lawak balik tuan. Ini pun diangkat oleh orang-orang yang ada intelektual kan. Okey, rasa segan nak minta dengan rakan-rakan ataupun neighbor-neighbor dekat you punya jiran, you buah bendera putih. So dia bubuh bendera putih. So dia punya neighbor pun lintas depan rumah dia. Siapa buah bendera putih ni? Dia pun pergi letaklah telur dan saya pun tak tahulah praktikal tak mana benda ni. Mungkin mereka ada ulasan yang lebih baik lah. Tapi kalau tanya saya rasa tak praktikal lah. Dan dia merosakkan imej kerajaan sebenarnya. Sebab apa? Kita dah buat banyak dah. Dan kita dah hantar banyak dah. Seolah-olah macam kita ni tak bagi apa-apa. So hari ni tuan-tuan, ramai orang angkat bendera putih kat rumah. Sebab apa? Bukan disebabkan dia nak bantuan, tetapi dia nak tunjuk protes kepada kerajaan, suruh kerajaan surrender. Ramai hari ni dekat Lustak pun ramai bila kita pi. Kita pi bertanya. Dia nak hantuan kan? Dia kata tak, sebab benda ni trending kat Twitter. Sebab benda ni trending kat FB. Sebab tu dia bubuh bendera putih. So ni yang jadi masalahnya. So saya nampak benda ni tak praktikal lah. So orang nak guna kat agenda lain, propaganda lain. Hari ni kat Twitter semua bendera putih fail, kerajaan gagal dan sebagainya. Dia siapa ni bendera putih? Saya pun tak tahu lah dia siapa bendera putih. Saya sokong buah bendera hijau putih betul bubuh depan rumah bendera parti lah betul. Buah bendera parti boleh juga kan. Buah bendera parti pun okey jugalah. Buat banyak bodoh gambar ni. Okey tuan itu saya punya pandangan lah. Tak relevan lah letak bendera putih ni. Kalau susah terus je minta bantuan daripada DUN atau Parlimen. Ya betul. Dia boleh minta kat pusat khidmat. Pusat khidmat ada penyelaras DUN. Boleh minta kepada ahli Parlimen.
Ada JKM, ada zakat, ada macam-macam lagi yang ada. So benda ni nampak memang hak praktikal. Saya beritahu terang-terang. Nak minta dekat neighbor, nak minta dekat you punya jiran, pun kena bubuh bendera putih. Apa punya ideologi ni? Apa punya ideologi? Sepatutnya you kena tegur lah you punya jiran dan sebagainya. Bubuh bendera putih, jiran akan main bagi. Aduh. PN sudah mau mampui. So tak payah patuh benda ni. Apa jaminan JKK ni tulus? Sebab dia tidak bagi mengikut kepada ahli parti, kan? So dia akan bagi kepada dia punya kampung dia. Dan daripada dulu lagi kita duk pakai ketua kampung ni, JKK dan sebagainya ni. So apa bezanya? Lebih baik kita bagi mengikut saluran tu. Lebih kita bagi mengikut saluran tu lebih praktikal lah. Daripada kita duk buat kerja angkat bendera putih ni. So angkat bendera putih ni juga boleh dimanipulate. So dia boleh buat macam-macam sajalah kan. Macam saya bagi tahu tadi. Ada orang yang sengaja letak dekat profil FB. Ada orang yang sengaja nak sebab dia trending dan sebagainya. So nampak dia tak praktikal. Sebab kita ni tuan-tuan, kita bukan duk zaman Jepun tuan-tuan. Ni bukan 1945. If 1945 saya tak kisah benda ni. So kita boleh gunalah orang-orang angkat bendera putih kan. Bila tentera Jepun mai kita angkat bendera putih apa semua. Itu ataupun bendera putih ataupun Jepun angkat bendera putih itu benda biasa lah tuan-tuan kan. Tapi kita sekarang ni 2021. Kenapa kita nak mempromosikan benda yang kita tahu this is not practical macam saya bagi tahu tadi. Kalau orang tu duduk kat rumah dia dekat tepi sawah padi dan sebagainya. Orang tahu dekat sawah padi, orang buang bendera putih untuk apa? Nak halau daripada binatang-binatang dan sebagainya. Ada yang orang bubuh dekat bendang bendera putih. So macam mana nak bagi tahu kata okey orang ni susah ataupun rumah dia kat telah tu atas bukit, rumah dia jenis jauh-jauh daripada orang. So kita nak suruh dia buang bendera putih, orang akan pergi hantar bantuan kat dia. Macam mana orang nak tahu rumah dia kat alam tu, hampa nak pergi hantar orang pergi ronda kat alam tu? Tu saya kata tak, benda ni tak praktikal, dia jadi macam lawak balik tau. JPKK ada betul-betul bendera putih elak rakyat marhir yang tak ada makanan kelaparan dibantu kampung lah ni pun duk moden tak. Jangan hina orang kampung. Saya tak hina orang kampung. Dan memang kita sentiasa bagi pun. Dan kita sentiasa turun pun. Dan hari ni orang yang mempromosikan tu ada agenda lain. Nak mengatakan kerajaan gagal dan sebagainya. Saya tak hina. Saya tak kata benda ni saya nak hina kata ni benda bodoh. Saya tak kata orang yang buat tu bodoh. Saya kata orang yang bagi idea ni macam tak praktikal. Dan saya tak kata pun orang yang buat idea ni bodoh. Saya tak kata pun mereka ni bodoh ke apa. Saya cuma cakap tak praktikal. Mungkin boleh berfungsi atas sesuatu tempat dan tak berfungsi atas sesuatu tempat. Adakah kita nak buat bendera putih, lepas tu kita nak suruh pejabat zakat pergi cari kita? Dan mungkin orang tu akan tunggu bila you tak bendera putih, you abang, okey, letak bendera putih, bantuan akan mai. So dia bubuh bendera putih, dia pun tunggu sebulan apa tak mai, lain kali dia bunuh diri. So masalah juga kita kena encourage dia, kena bagi tahu okey, sekiranya dia terputus bekalan makanan. Dia boleh dapatkan apa? Dia boleh dapatkan daripada JKM, dia boleh dapatkan daripada food bank. Dan dia boleh minta dekat mana lagi, dekat ketua kampung dan sebagainya. So orang kata apa, ketua kampung ni lah yang akan bagi tahu maklumat dia dan hantar kepada NGO supaya dia dapat bantuan lebih lagi. So sekiranya kita suruh dia pergi letak bendera putih je, kalau macam rumah apartment rumah flat, praktikal. Tapi kalau you, sebab tu saya kata you kena mai belah utara ni, you tengok sendiri tempat macam mana, baru you tahu. Ada rumah kat tengah sawah padi, macam mana hang nak tahu? Dengan jiran depan pun tak ada, rumah dia je kat tengah-tengah tu. Rumah kat atas bukit, dekat mana dia nak buah bendera putih. So sebab tu saya kata you kena guna otak lah bila you buat satu benda tu. Saya tak kata benda ni bodoh dan sebagainya, tapi saya kata tak praktikal untuk certain area. Actually area-area yang urban, yang luar bandar ni. Luar bandar ni langsung memang tak praktikal langsung. Halau tikus betul, orang duk halau tikus ikut bendang kan. Okey tuan, siapa yang nak bervisi boleh visi tuan.
Bendera putih tu idea PAN ya. Saya dengar macam tu lah. Idea mereka adalah untuk apa? Untuk rakyat angkat bendera putih untuk nak tunjukkan apa nama supaya kerajaan surrender. Yang tu saya tahu lah. Kan? Okey tuan, siapa yang nak berbisi boleh berbisi tuan. Siapa yang nak berbisi boleh berbisi dengan saya tuan. Saya buka untuk berbisi ya. Orang kampung yang tak pandai teknologi macam mana nak pi tengok tunjuk ajak dapat bantuan. Sebab tu saya kata you kena bagi bantuan kat JPKK sebab dia kenal orang kampung. Kalau you suruh dia angkat bendera putih, siapa nak tahu kata dia perlu bantuan? Bukan semua rumah kampung ni tersusun. Rumah kampung bang, dia ikut lot. Hang pernah duduk kampung tak? Hang pernah main tak kampung macam mana? Bukan semua rumah kampung duduk satu-satu-satu tu jiran dia boleh nampak JPKK nampak. Oi, dia ni angkat bendera putih. Oi, dia perlu bantuan. Oi. Lepas tu bendera putih tinggi mana dia nak bawa? Nak bagi helikopter nampak. Okey, menteri lintas naik helikopter. Oi, bendera putih kawan ni perlu bantuan. Come on, practical sikit. Kalau hang dalam kampung, hang gantung bendera putih, siapa nak tahu hang? Yang akan tahu adalah ketua kampung tu juga. So kita kena mempromosikan tempat tu. Siapakah JPKK kat tempat tu, kena viralkan dia punya nombor telefon. Hang kena, dan dia sendiri pun kena, orang kenal dia, kena buat poster, kena ada peruntukan untuk orang kenal dia lah. Supaya orang senang nak dapatkan bantuan. Yang kenal orang-orang kampung ni adalah dia punya ketua kampung dia lah. Kalau hang suruh dia buh bendera putih, kena robok rumah dia pula ujung kampung. Kan? Lepas tu dia pun pergi tebas buluh. Orang tanya ni, nak buat apa ni Mak Lima? Tebas buluh ni. Ni, dek oi. Kerajaan habak kalau nak bantuan, kena bubuh bendera putih. Dah nak buat apa dengan buluh ni? Lima oi. Kan? Saya rumah duduk di ujung juru kampung ni. Kot mereka tak nampak, bantuan tak bagilah. So, kita kenalah buluh banyak sikit. Buh bagi tinggi, bagi kerajaan nampak ke kita ni. Duduk ujung kampung. Tak ke bodoh je tu. Allah Akbar. Hei, saya tak boleh imagine. Kan? Aduh. Mak Limah kan. Kita tanya ni. Apa? Kak Limah, buat apa ni? Duk tebang buluh ni. Ni, kerajaan umum. Siapa nak dapat bantuan? Buh bendera putih. Dah tu sepang dengan buluh ni. Kita rumah duk ujung kampung. Kot mereka tak nampak rumah kita ni. Kita pun tebaslah buluh. Kita pun ambil lah nak bagi tinggi sikit. Buat kot mereka nampak. Kan? Lepas tu nampak tu dia buluh kan. Bendera nalam kan. 100 meter duk atas nampak duk kibak. Baik abang mereka suruh pakai wow kalau putih. Suruh mereka pakai wow kalau putih kan. Siapa perlukan bantuan buat wow warna putih, terbang dia nampak kat atas langit kan kalau putih. Aduh, lawak. Mak Limah kena terbang buluh pula dah. Mampui. Kadang-kadang je kekek dia dah lama ya. Orang tak ada. Kan? Aduh. Bendera putih untuk malam Jumaat. Jangan bendera merah. Tengok tepuk dahi benda betul. Jangan dah. Saya pun tak kata. Saya tak kata lah kan. Tapi tak praktikal lah benda ni. Jenuh kawan tu dia bendera. Ni lala biar rapi rumah dia. Tu dia kak oi. Awak tinggi sangat tu bendera ni. Nak bagi hampa nampak lah. Kan? Raya lambat lagi Mak Limah. Pemimpin tempatan kena buat kerja dengan duduk tidur. Waalaikumsalam. Kepada siapa yang memberi salam teruk kat atas kepala Okey tuan, ada juga ketua kampung ke ahli majlis kan, semua pun tahu kan. Ada. Okey tuan, apa nama ni? Siapa yang nak berbisi boleh ni? Saya duduk kampung sama lah kan. Tukar bendera oren kan. Aduh, kacau kepala tu ya. Saya tak sokong, tak praktikal. Saya beritahu tak praktikal. Siapa nak sokong lah tuan Gagal mengatasi masalah orang miskin hanya untuk kroni. Terlepas dah perkataan terlepas sikit minta maaf lah tuan terlepas gantung kat motor. Okey tuan siapa yang nak berbisi dengan saya tuan boleh bisi dengan saya. Bendera putih nak halau COVID saya nampak lebih kepada nak orang kata apa agenda lah, nak bagi tahu kata kerajaan gagal dan sebagainya.
Okay, tuan, siapa nak BC boleh BC, tuan. Nak BC boleh BC, tuan-tuan. Buat mana yang buat cadangan macam tu? Allahuakbar lah kan. Allahuakbar. Mak Lima nak buat moyang buluh tu daya. Mak Lima BC dengan Makcik Kia habis. Kan. Fok Fik macam bro semalam cakap lah. Bodoh tak ada tebing. Macam ni juru cakap. Ini adalah agenda mereka lah, tuan-tuan. Ada orang tuan yang nak BC dengan saya, tuan, boleh BC dengan saya, tuan. Saya tunggu siapa-siapa yang nak berbisi dengan saya. Meriah kerajaan bagi bantuan banyak. Alhamdulillah, betul-betul. Tengah lambung pada Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah tak ada apa. Esok kita jumpa di akhirat kelak. Siapa yang nak kata nak fitnah saya, Alhamdulillah nak fitnah apa pun. Sebab esok kita semua akan jumpa di mahsyar. Bukan kita tak jumpa. Semua orang akan mati dan semua orang akan berjumpa di mahsyar. Nak kata apa pun katalah. Saya pun banyak dosa. Mana tahu ada orang nak bagi kat saya pahala, tuan. Alhamdulillah lah. Abang Padil. Tak tahu lah. Okey, tuan, ada apa-apa, tuan? Ada siapa yang nak masuk visi dengan saya ke? Sedangkan bendera parti pun orang boleh bubuh tinggi-tinggi ni kan pula orang yang sesak. Saya rasa tak praktikal. Siapa nak buatlah. Tapi saya rasa unpractical. Sebab kita adalah orang yang bagi bantuan, tuan-tuan. Kita bagi bantuan berdasarkan laporan yang sampai kepada kita. Dan bukannya kita ada orang nak pergi ronda tengok kan siapa ada gantung bendera putih. Mungkin yang duduk di sini mereka tak pernah terlibat lah dalam beri bantuan dan sebagainya. Saya pernah terlibat. Bukan sekali dua lah, banyak kali jugalah. Kita dapat maklum balas daripada rakyat setempat. Dan kita tak pernah putih pun. Kalau ikutkan di Alert Start ni, tak pernah putih pun bantuan kepada masyarakat. Kita tak pernah putih. Daripada pejabat parti, daripada zakat, daripada JKM dan sebagainya. Dan pejabat sentiasa terbuka. Macam tadi ada India. Mereka minta bantuan 50 kampik beras untuk orang kata apa? Untuk orang India di Alor Start. Ketua bahagian bersatu Alor Start sediakan peruntukan 50 kampik beras. Orang kata dengan harangan asas untuk dia menjalani kehidupannya. So benda ni memang kita duk bagi bantuan tetapi berdasarkan information. Bukannya kita nak pergi nak pergi tengok kan. Ui, siapa gantung bendera putih naik motor kan. Tengok kan. Ui, ada bendera putih. Telefon Haji. Haji Zawahir lah kan. Ustaz, Haji, bendera putih Haji. Tak mana. Lepas baru dia jadi lawak lah, tuan. So orang yang tak pernah terlibat benda ni mungkin dia akan cakap macam-macam lah. Dia nak kata tu adalah terpulang pada dia lah. Everyone ada dia punya orang kata idea dia sendiri. Bagi saya sekiranya kita menyokong ni nampak unpractical. Tu adalah saya punya ni lah. Pusing kampung buh kat motor bendera putih boleh kutip semua. Kampung Fik balik rumah tu dia bekal buat setahun. Betul tuan. Okey, yang mana nak bising dengan saya boleh bising tuan. Kalau tak ada apa-apa saya ingat setakat ni saja tuan. Sebab pun dah masuk 1 jam lebih lah. Kes COVID hari ni meningkat 6,000 lebih. Hari ni angkat bendera putih. Kalau kutuk tanpa cadangan tak sekolah namanya. Saya dah bagi tahu dah tadi cadangan saya memperbanyakkan bantuan kepada orang kata pengurusi JKK. So mereka ni dijadikan sebagai food bank. So di setiap orang kata setiap daerah ni ada orang kata pengurusi ni. Ada ketua kampung lah dan sebagainya. So orang kata buat mereka punya pejabat tu sebagai food bank punya center. So mereka tahulah kat mana nak agihkan. Dan orang kampung pun kenal mereka nak pergi chop semua ni. Orang kenal lah mereka ni. So senang orang kampung nak berurusan. Ni sekiranya kalau kita suruh mereka setakat buh bendera putih, orang mana yang nak pergi lihat mereka tu? So akan jadi masalah. Dan bila lama orang tak pergi lintas depan rumah dia, mungkin dia akan murung. Lepas dia murung, mungkin dia bunuh diri dan sebagainya. This is problem yang akan hadapi lah. Sepatutnya hari ni kita memperbanyakkan bantuan semua letak dekat pengurusi orang kata JPKK dan sebagainya. Ismail Ceros.
Yang ni pengerusi ni hanya setakat cuk borang. No function lah kan. Buat tempat mereka tu sebagai food bank. Ahmad Zaidi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sihat Syafiq Sihat. Ni yang medical tu lah. Sebelum ni tu lah. Tu lah. Okay. Malam ni cakap sikit politik sikit sosial sikit. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok keadaan yang jadi wara ni, salah satu sebabnya dia macam dah jadi monopoli golongan politik lah. Hampir di setiap semua isu nak dipolitik kan. Sebab tu rakyat jadi macam keliru lah ni. Dia dalam dilema lah. Nak dengar benda satu ni. Orang politik kata lagu lain, orang ni kata lagu lain. Ada dalam Facebook kata lagu lain. So jadi macam maklumat tu tak sampai dengan jelas lah. So tu yang kadang-kadang kita tengok ada provoke dekat Facebook. Tu yang jadi macam, jadi benda ni tambah teruk lah dengan pandemik lagi. Dengan nak settle masalah politik lagi, yang nak mageran lagi, yang nak buka parlimen lagi. Benda ni sampai bila nak settle? Kita faham je, ramai je rakyat yang susah sangat. Tapi janganlah kita pandang dari sudut. Memang sekarang ni orang kata apa, rakyat mental tengah down. So apa benda yang kena inject pun, contoh macam orang politik kata kerajaan ni kerajaan gagal. Kerajaan ni tak bagi bantuan. So kenapa rakyat jadi macam jadi macam nak marah sebab dia inject daripada golongan politik macam ni busuk hati. Hampir semua benda yang kerajaan buat semua yang tak betul. So tu yang jadi masalah. Lagi satu pula, patutnya dalam keadaan macam ni semua kena satu hati lah. Baik daripada pembangkang ke, baik daripada kerajaan ke. Masa ni lah nak tunjuk yang kita ni buat kerja betul. Masa ni lah kita nak tunjuk yang kita ni bawa wakil kepada rakyat. Kalau hari ni wakil kepada rakyat pun tak ambil pendekatan untuk sama-sama, contoh lah saya bagi satu kampung kan. Katakan dia di kalangan pembangkang lah. So apa masalahnya dengan kalau dia jadi pembangkang pun dia boleh request apa bantuan. Kata ni kawasan saya ni tak cukup bantuan ni, ramai yang susah ni, takkan kerajaan nak biar lah. Atas dasar apa kerajaan tak mau bagi ke dia? Dia berhak ke atas bantuan tu untuk bagi kepada rakyat. Sebab rakyat minta dia jadi wakil. So jadinya sekarang ni jadi campur aduk ni sebab orang politik macam ni lah. Orang dah jadi nak marah, orang jadi sakit hati tengok. Ni orang politik memang tak buat kerja. Jadi macam tu. So sepatutnya orang macam ni dia macam tak tahulah nak kata dia selfish pun boleh jadi selfish juga lah. Sebab masing-masing ada kepentingan sendiri. Macam nak anggap dulu aku dah kalah lah. Cuma masa ni lah time yang paling baik sekali aku nak bubuh kerajaan kau-kau. Lepas tu kerajaan jatuh, then aku boleh take over pula. Lepas ni aku pula buat pangai pula. Macam tu lah. Dia circulation macam ni, kalau tiap-tiap hari rotation macam ni, dia jadi macam budaya tak berapa nak cantik lah. Kita nak pergi ke arah negara maju. Tapi kalau sikap macam ni, saya tengok benda ni tak boleh pergi jauh lah. Kita sibuk semua kata apa benda. Semua nak dipolitik kan. Susah juga. Hampir semua isu, bukannya satu isu. Macam-macam isu baik daripada kesihatan, baik daripada Kementerian MITI, baik daripada Kementerian Pertahanan. Habis tu sekarang ni kalau kita duduk kat atas, kita pernah fikir orang kat atas tu sebenarnya tahu kepala juga sebenarnya. Lagi mana satu nak kena handle ni. Dengan kaki politik lagi tukar duk bakar lain lagi. Tu jadi masalah lah. Patutnya masa ni lah masa yang paling baik kali. Apa masalahnya? Kita ni duduk dalam satu Malaysia. Ada Cina, ada India, ada Melayu. Masing-masing boleh bagi pandangan. Kita ni kira bersyukur tau. Tak jadi macam negara Cina tau. 100% total kerajaan pegang. Kita kalau jadi negara komunis, kita nak bagi pendapat tak boleh. Tapi kita duduk kat Malaysia ni Alhamdulillah Tuhan bagi nikmat. Nak kata kat kerajaan bodoh ke, bangang ke, tak ada masalah. Tak ada siapa pun polis duduk tangkap orang kat rumah. Boleh bagi pandangan apa saja. Patutnya orang kena bersyukur atas dasar kebebasan bersuara. Dan lagi satu, golongan-golongan wartawan ke habis siapa pun. Masa ni lah nak sama-sama cool down kan keadaan. Ni masing-masing duk cari title, buat tajuk yang bukan-bukan.
rakyat attract dengan benda macam ni untuk bagi sedap hati dia. Sebab dia kata, oh betul lah ni kerajaan ni, tak betul ni. Orang macam ni lah patutnya masa ni. Kita sama-sama kena bantu. Orang yang susah kita tolong. Orang yang tak ada kemampuan kita bantu. Kerajaan pun sama juga. Kena buat benda yang sama juga. Dan saya rasa sama juga dengan COVID pun. Dia dah sampai satu peringkat kena pergi dekat komuniti je tau. So jadi setiap kampung ni kena ada wakil yang ada database pasal kampung tu. Contoh macam JKK. JKK dah kena pantau. Dia tengok okey dalam kampung ni apa dia masalah. Apa yang ada sakit untuk teruk. Dia boleh call dengan hospital. Boleh refer kepada hospital. Tak ada masalah pun. Sampaikan maklumat. So jadi tindakan awal tu kita dapat bendung. Kalau kita sendiri pun tak sini. Kalau contohlah saya tengok banyak juga JKT yang macam saya tak tahulah sama ada lah ni mereka dapat elang ke tak dapat elang. Kalau mereka dapat elang, masa ni pun mereka kena buat ajar lah. Tak boleh lepas tangan lah. Masa ni kena ambil tahu lah orang kampung ni macam mana. So database macam ni lah yang membantu KKM untuk dapat maklumat. Sebab kita tak mau kadar kematian yang meningkat ni menyebabkan kita rasa susah hati lah. Sebab kita kapasiti penduduk pun tak apa nak ramai. So nanti in future nanti kita tak mau jadi macam ramai meninggal sebab COVID ni jadi tak seronok lah. So nak cakap lebih-lebih pasal politik ni pun tak apa nak cakap. Aku nak tanya pandangan hang tentang hang punya ideologi hang kira punya banyak membaca kan. Aku nak tanya hang, what is your comment about ni white flag ni? White flag yang tengah trending sekarang ni, trending Okey, ya macam ni lah. White flag ni sebenarnya ada benda yang bagus dia juga. Sebab orang kata apa, kalau di sudut politik mungkin kita kata benda ni macam protes terhadap kerajaan lah, lebih kurang macam tu. Kalau di sudut kesusahan, saya rasa benda tu macam over sikit lah. So sebenarnya kita ada solution dia sebenarnya. Yang penting sekarang ni bukan masalah white flag ke apa semua whatever tu kan. Yang penting sekarang ni semua di peringkat daripada komuniti ke, kerajaan ke, tempatan ke apa semua masa ni kena ambil tahu. Kena ambil kepentingan sebab sekarang ni keadaan dah jadi kritikal. Dia bila dah lockdown terlampau lama. Jadi kalau kita nak kata orang berniaga ni ada saving pun kita tak boleh nak cakap juga. Sebab mereka pun dah keluar duit modal banyak dah nak cover yang sebelum ni. So jadi masa ni tingkat komuniti, peringkat kerajaan tempatan, tingkat negeri, tingkat persekutuan. Masa ni memang kena turun padang, kena tengok satu-satu. Kena carilah solution macam mana pun. Yang penting tak ada orang lapak, tak ada orang tak boleh nak makan, tak ada orang nak beli pampers kat anak. So kita benda ni memang nak kena bendung awal. Nak harapkan NGO pun dia nak kata mereka banyak sangat pun tak juga. Dia based on pada orang yang derma kat mereka lah kan. Bantuan-bantuan macam tu lah. So yang paling penting kali kerajaan, komuniti. apa kerajaan pun ada bagi yang saya dengar di bawah YB Faizal Azumu, dia banyak bagi peruntukan kepada NGO untuk hantar bantuan kat negeri Perak dan juga mana-mana negeri lain lah. Dan juga ada menteri-menteri lain tak macam apa nama Roni bukan Roni Liu, apa nama? Aduhai. Orang apa nama ni? Satu tu apa nama? Sarawak tu apa nama dia? Dia pun banyak bagi juga. Ikhwan Hisham pun banyak bagi. Lepas tu siapa lagi? Rina Harun, Razi Jidin. Banyak sebenarnya bantuan-bantuan yang main secara personal daripada mereka sendiri. Yang untuk kepada masyarakat setempat lah. Tu saya rasa macam unpractical sangat white flag ni. Macam nak tunjuk bahawa macam mereka ni tak pernah bagi dan sebagainya. Ni yang pelik ni. Betul lah tu. Tapi tak apalah. Yang penting Syafiq pun dia ada skill Syafiq sendiri kan. So masa ni memang kena hardcore sikit lah buat dia kan. Kena bantu sungguh-sungguh lah. Sebab kita pun biarlah macam saya NGO saya tak diluluskan. Saya lebih kepada inisiatif member-member sendirilah kan. Contohnya macam saya lebih encourage member-member yang dekat dengan saya. Contoh dia ada yang berniaga, ada yang kerja. Saya lebih encourage mereka macam mana tau. Saya kata tak apa. Lah ni hang settlekan apa dulu. Takkanlah sampai satu orang pun hang tak boleh nak tolong. So dia tanya saya berapa ringgit untuk apa nama seorang. Saya kata tak banyak, dalam 30-40 ringgit ikut suka hang lah kan. Aku bukan nak duit hang, aku nak beli barang. So ada dalam 6-7 orang
Yang buat macam tu, so kita dapatlah sikit dalam 6-7 kan. Orang kata apa 6-7 benda. Dan benda ni pun boleh dipraktikkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kan? Dan saya rasa ramai pun yang buat macam ni. Kan? So apa nama, dia spend dekat dalam Shopee ke, ikutlah dia nak beli tak mana pun kan. Spend dalam 1 bulan 30-40 ringgit untuk dia bantu apa nama, satu keluarga. Kan, jiran dia ke mana-mana orang lah hantar belilah kan bila dia tengok orang tu susah dan sebagainya. Kan, so itu yang saya praktikkan lah antara member-member saya. Sebab saya ada masalah NGO saya tak diluluskan. Kan, NGO saya ada mohon itu NGO peringkat nasional dan dia tergantung lah, belum dapat apa-apa kelulusan lagi. Kan, so masalah sikit kat situ lah. Sebab tu saya nak buat crowdfunding dan sebagainya. Okay. Satu tu lah macam tu pun atas orang tahu atas platform mati satu kan. So yang penting kan memang kena kuasa. Lagi satu untuk orang-orang politik ni kena relax sikit lah. Relax. Ada orang kata ni, dia pun kata orang susah tak erti beli guna Shopee. Tak, bukan kita suruh dia beli, kita beli, kita minta dekat dia alamat dia. Macam aku ni saya buat yang 6 orang tu, saya minta kat dia pun nama, alamat dengan nombor telefon. Kita beli nanti apa nama Shopee yang akan hantar pergi kat rumah dia. Bukan kita suruh dia beli tak. Apa nama, kita bubuh alamat dia apa semua. So dia akan hantar lah pergi di sana. Kan? Alhamdulillah. Satu, saya rasa dekat setiap kampung kena ada satu macam center lah. Macam center untuk apa? Untuk jadi kalau lebih kurang macam food bank juga. Tapi center ni maknanya dekat situ ada satu wakil untuk orang tahu rakyat kawasan penduduk kampung tu. Kalau ada masalah terus pergi jumpa dia. Tak ada makanan, tak ada apa pun, kita boleh bagi time tu juga. Tak ada masalah. So, itu yang saya cakap tadi, abang. Nama apa? Ini yang saya beritahu lebih praktikal. Kalau kita jadikan orang kata apa food bank center dekat situ. So orang terus pergi jumpa dengan dia, terus ada makanan. Lagi mudah macam tu. Betul. Yang tu lagi senang lah. Okey. Cakap tu je lah. Saya pun nak cakap lebih-lebih. Saya pun minta maaf banyak-banyak kalau ada kurang salah silap kan. Cuma tu lah pandangan saya. Buat sekarang ni ahli politik kena relax lah. Relax, bagi settle rakyat, bagi relax sikit kan. Lepas tu yang mana yang apa pan bos semua tu mafuk je awak. Duduk cukup tu, duduk dalam kebun getah kan. Sebab relax sudah lah. Yang duduk dalam kabut kan. Tak tahu mana. Mafuk lah. Okey. Okey, terbaik bro. Okey bang. Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul tuan, apa yang disebut tu betul lah. Orang-orang yang politik ni more relax lah. Kan macam Anwar kita tahu dia kelang kabut nak jadi Perdana Menteri, tak apa, Anwar boleh cuba untuk jadi Perdana Menteri kan. Tapi masalahnya sekarang ni bagilah settle dulu. Kan, bagi rakyat punya masalah settle dulu dan sebagainya. Kan, orang kata apa, tengok kan, ambil contoh orang-orang yang lain. Kan, lah ni yang duk kelang kabut saya nampak Anwar Ibrahim, Najib dengan Zahid je. Anwar Ibrahim, Najib dengan Zahid je. Tiga-tiga orang ni yang kelang kabut. Yang lain saya tengok MP lain relax je. Kan, MP lain mana ada kelang kabut macam depa, Mahfuz seorang lagi. Mahfuz kan, lepas tu apa nama? Kan, depa ni lah yang kelang kabut, Khalid. Kan, so mereka ni masa parlimen buka, mereka ni juga yang kelang libur pun. So saya rasa 4 orang ni buat relax dululah bagi yang 220 orang MP ni buat ajar dulu. So memalukan kepada masyarakat. Hari-hari duk hentam dalam FB, lepas tu cukai tak bayar. Hari-hari hentam dalam SB, dialah yang terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Malu. Malu kepada masyarakat. Okey tuan, ada siapa yang tuan? Saya rasa okeylah tuan, setakat tu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada sesiapa yang memberi pandangan tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik, bantuan makanan RM30 ke RM50 ke bagus Fik, ramai yang buat. Dalam waktu sekarang yang lebih memerlukan tunai untuk bayar rumah sewa, BIP, internet, yuran sekolah tadika, tu yang saya rasakan. Okey, untuk wang tunai tu, kerajaan ada bagi bantuan dan sebagainya. Kita ni yang mampu, macam saya bukannya orang kata apa, millionaire dan sebagainya. Saya tak mampulah nak bayar sewa rumah dia, bil api dan sebagainya. Saya kata untuk benda-benda yang simple ni, actually kita pun ada inisiatif untuk kita sedekah kepada orang. Sebab kita tahu, satu dalam agama kita dah bagi tahu benda ni. Bila kita bagi satu kepada orang, maka Tuhan akan bagi 2 kepada kita. Itu yang paling penting kita tahu. Bila kita sedekah kepada orang, maka rezeki kita akan berganda.
Bukan rezeki kita akan berkurang. Tapi masalahnya lebih banyak bercakap daripada action yang diambil tu. Orang yang cakap dalam media sosial ni, kan, kadang-kadang benda tu bukan berlaku pun kat diri dia. Dia sengaja nak create story, kan, supaya orang like and follow dia, kan, supaya orang share cerita dia, supaya dia menjadi terkenal. Kemudian dia jual, dia jual produk. Kan, dia jual produk kecantikan dan sebagainya. So benda ni tidak sepatutnya berlaku lah, kan. Ni saya rasa, ni bila ditanya tentang tim saya, kan, tim saya tidaklah saya macam tim yang lain-lain orang, se-Azri dan sebagainya. Benda yang kami buat adalah macam tu lah. Saya encourage orang macam tu. Hang gaji berapa? Hang gaji 2,000. Takkanlah dalam 2,000 RM50 hang tak boleh bagi. Bukan dia bagi kat saya, dia belilah. Saya ajak dia lah nak beli tahu mana nak bagi kepada siapa. Itulah yang kita encourage orang untuk buat. Dia jaka Melaka. Syak ada seorang yang nak bisnes. Saya ingat nak habis lah. Saya penat benda malam ni. Syak tengok. Okey. Dia decline. Okay, tuan. Setakat tu aja. Wabillahi taufiq.